mempelajari ilmu tauhid. Ilmu tauhid salah satu daripada ilmu fardu ain, ya. Ilmu fardu ain atas diri kita. Jadi kalau kita tak mempelajari ilmu tauhid, jika seorang tadi akil baligh, bermakna berdosa atas diri dia. Dia berdosa atas kita kalau kita tak mempelajari. Sebab ilmu fardu ain. Kenapa jadi fardu ain ilmu tauhid? Ilmu tauhid ni iaitu ilmu macam mana cara, nama pun asal tauhid, wahada yuwahhidu tauhidan. Kalau dalam istilah bahasa, wahada yuwahhidu tauhidan. Tauhid itu mana mengesahkan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ni sebelum kita masuk kita terangkan dulu. Allah Ta'ala ni sebelum Allah Ta'ala jadikan makhluk, ya, sebelum Allah Ta'ala jadikan makhluk, Allah Ta'ala tu kanzan makhfi nama dia. Kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an a'rafa fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Adalah aku satu ketika dahulu satu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku suka bahawa aku ini dikenal. Allah Ta'ala kata, aku suka aku dikenal. Fa khalaqtul khalqa, maka aku jadikan makhluk. Untuk apa aku jadikan makhluk? Liya'rifani, supaya mereka mengenal akan daku. Jadi Allah Ta'ala jadikan makhluk, jadikan kita insan, jadikan jin dan manusia ni untuk Allah Ta'ala nak memperkenalkan diri dia. Sedangkan Allah Ta'ala ni zat. Zat mana diri, ya? Zat atau diri yang tak boleh kita nampak. Nak nampak tak boleh, nak pegang pun tak berasa. Sebab dia bukan jirim. Jadi macam mana? Macam mana kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Nak mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu macam mana? Jadi Allah Ta'ala ni, sebagaimana Nabi ada sebut dalam satu hadis, tafakkaru bil khalqi la tatafakkaru bil khaliq. Berfikir oleh kamu pada makhluk, jangan kamu fikir masalah khaliq. Khaliq tu mana? Yang mencipta. Macam mana? Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu macam mana? Jangan. Dia tak akan dapat, akal kita tak akan dapat berfikir. Jadi macam mana kita nak mengenal Allah Ta'ala? Itu yang cerita kita nak mengaji tauhid. Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni melalui sifat dia. Disuruh kita mengenal Allah Ta'ala melalui sifat dia. Bukan nak cari zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan fikir zat Allah Ta'ala. Ini yang dihimpunkan 20 sifat. Ulama himpunkan 20 sifat supaya mereka kenal Allah Ta'ala melalui sifat. Contoh nanti kita akan belajar, kan, adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tu ada, kan, kita kata wujud. Ada Allah Ta'ala, macam mana ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ada Allah Ta'ala ni pada pemikiran. Pada pemikiran, bukan pada pandangan. Pandangan kita biasa nampak, siapa biasa nampak Allah Ta'ala kafir. Pada pemikiran kita kalau orang tanya, ada tak Allah Ta'ala? Ada. Boleh fikir ke macam tu, dia kata? Orang akan tanya, ada ke benda macam tu? Itu yang Imam Abu Hanifah bila berbahas dengan Dahri tanya, Tuhan kamu ada tak? Dia kata ada. Buktikan ada Tuhan kamu. Dia jawab macam senang, ya. Jawapan dia ada pada air susu ni, dia kata. Atau kita ambil mudah bahasa santan lah. Jawapan dia ada pada santan ni. Yakin tak dalam santan tadi ada minyak? Dalam santan ada minyak tak? Yakin tak? Ada, kan? Tapi boleh tengok tak minyak? Tapi yakin tak ada minyak? Yakin. Mana bukti kata wujudnya minyak? Diri air santan tadi pembuktian sebagai kata wujudnya minyak. Tak percaya, masak. Betul tak? Itu yang kita kata, yang minyak kalau kita kata ni santan. Yang minyak ni dalam pemikiran kita sahaja. Nampak tak nampak pun minyak dalam santan ni. Tapi yakin tak kata ada minyak dalam air santan ni? Yakin. Tak percaya, masak. Yang tu orang panggil mengenal Allah Ta'ala. Kalau istilah orang ngaji tasawuf, ngaji hakikat, dipanggil syuhud.
Tapi saya tak nak cerita lah masalah syuhud ni, tak mau cerita syuhud muraqabah. Kita nak cerita sifat 20 ya. Ni yang hadir depan saya ni. Ni semua ada roh tak ni, semua yang hadir depan saya ni? Yakin tak kata ada roh ni semua ni? Yakin. Yakinlah kata ada roh kan? Siapa biasa tengok roh? Cuba belah badan kita, cari, panggil doktor yang paling pakar atas dunia ni, belah badan kita, saya nak tengok roh saya, boleh? Tadi kata yakin, kata adanya roh. Mana bukti roh tadi ada? Ni yang boleh bercakap, boleh bergerak, boleh melihat, boleh mendengar, itu pembuktian tentang wujudnya roh. Jadi kita kenal Allah Ta'ala macam tu. Yakin tak kata dalam wayar elektrik ni? Ni ada kalau wayar elektrik keluar tembaga dia ni, ada arus elektrik. Siapa biasa tengok arus elektrik berjalan dalam wayar elektrik? Tapi kalau saya kata pegang wayar elektrik ni, tak boleh dia kata, ni ada elektrik ni, tengok switch berbuka tu. Yakin tak kata ada elektrik? Yakin. Sebab apa? Sebab ada alamat. Mana alamat ada? Ada wayar switch berbuka. Ada wayar switch berbuka tadi, itu pembuktian tentang wujudnya arus elektrik. Itu keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pandang kepada makhluk, pandang kepada makhluk, seluruh makhluk alam semesta ni, yakin pembuktian makhluk ni, hatta diri kita, sebagai pembuktian tentang wujudnya Allah Ta'ala. Yang tu boleh faham ya? Saya nak cerita, Allah Ta'ala ni jangan cari zat Allah Ta'ala. Yang disuruh kita mengenali sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ulama ijma' sepakat ulama mewajibkan kita ni mempelajari sifat 20. Siapa tak belajar sifat 20, hari-hari sedut napas, tarik napas, lepas napas tu berdosa sentiasa. Berdosa. Sebab benda apa? Sebab benda ijma'. Oh, saya dah belajar sifat 20 Ustaz, dia kata, tapi saya tak faham. Itu cerita nombor 2. Fardu ain kita dah lepas dah. Alayyal qira'ah wa 'ala Allahil futuh. Atas saya baca sahaja. Nak bagi faham itu Tuhan. Bukan saya boleh bagi faham, tuan-tuan. Saya tak boleh bagi faham. Saya bercakap, saya baca sahaja. Yang penting belajar. Faham? Jadi dah kita mengenali Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan belajar satu persatu sekali lagi. Dah kita belajar satu-satu sifat, di hujung nanti kita akan mempelajari makna la ilaha illallah. Di mana-mana kitab tauhid pun, bila kita belajar di hujung kitab ataupun di permulaan kitab, dia akan cerita makna la ilaha illallah. Itulah natijah ataupun natijah kesamana hujung jatuh. Maksud matlamat kita nak belajar memahami makna la ilaha illallah. Sebagaimana dalam muqaddimah saya tadi kata, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli qaulu la ilaha illallah. Afdal barang yang aku kata, qultu ana, nabi kata aku, wan nabiyyuna min qabli, dan nabi-nabi yang sebelum daripada aku, ialah qaulu la ilaha illallah, kata la ilaha illallah. Sebut perkataan la ilaha illallah. Jadi sebut perkataan la ilaha illallah ni, adakah setakat sebut? Nabi kata apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalam dia, kalam la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalam, akhir kalam bukan orang mati. Kan saya ngada orang mati banyak agaklah. Tak ada seorang pun yang la ilaha illallah. Pejabat tak dapat. Tak ada. Macam-macam kan. Biasa ngadak orang mati kan. Tak ada pun. Habis macam mana tu? Nabi kata akhiru kalamihi. Nabi tak kata man kana akhiru qawlihi. Nabi tak kata qawlihi. Barang siapa akhir kata. Kalam tu di mana kalam? Innal kalama la fil fuad wa innama ju'ilal lisanu alaihi dalila. Sesungguhnya kalam tu la fil fuad, dalam hati. Dijadikan lidah ni, kita kata lidah ni sebagai bukti benda di dalam hati. Lidah ni pembuktian benda yang dalam hati kita.
Jadi maksud saya sini, jangan pandai sebut la ilaha illallah, tapi kita tak memahami maksud la ilaha illallah. Oh, rugi. Jadi maksud kena faham maksud la ilaha illallah. Apa Nabi di belakang, insya-Allah petang nanti kita akan cerita makna la ilaha. Itu yang paling penting. Belah petang, pagi ni tak ada. Tengok Ahmad bin Hanbal ketika hampir ajal. Ahmad bin Hanbal ketika hampir ajal, nampak tu guru dah nazak ni, anak murid pun ajarkan la ilaha illallah, ajar. Ahmad bin Hanbal jawab apa? Tidak, dia kata. Tidak. Ajar, terkejutlah anak murid, kenapa tu guru kita ni? Ajar lagi. Dia kata tidak. Tidak, semua kata tidak. Tapi Allah Ta'ala bagi sedar balik dia sebelum dia meninggal. Allah Ta'ala bagi sedar balik. Ketika sedar tu murid dia tanya balik, Tuan Guru dia kata ketika tadi kami nampak Tuan Guru dah nampak nazak sangat, kami ajarlah la ilaha illallah, tapi Tuan Guru menafikan apa, ada apa masalah? Jawapan Ahmad bin Hanbal, dia kata, aku bukan menafikan apa yang kamu ajar. Aku yakin, aku dengar, aku terima, dia kata. Tapi ketika kamu ajar aku kalimah la ilaha illallah, ketika tu iblis datang mengganggu aku supaya iman aku rosak. Yang aku nafikan perkataan iblis. Yang aku nafi itu perkataan iblis, bukan perkataan kamu. Jadi kalau kita fikir balik, siapa dia Ahmad bin Hanbal? Sahibul madhab. Awak sahibul madhab, ada madhab dia sendiri. Martabat dan mujtahid mutlak. Tahu? Boleh istimbat hukum daripada Quran dan daripada hadis. Keluarkan hukum daripada Quran, keluarkan hukum daripada hadis Nabi. Setara dia macam tu punya hebat. Mazhab, ada mazhab sendiri, dia kena lagi. Ni kita macam mana nak mati ni? Ni kita semua nak mati kan? Nabi kata a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Kebiasaan umur umat aku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah barang antara 60 ke 70 ya. Itu adat kebiasaan umur umat Nabi Muhammad. Ada yang 80 pun 90 tak mati ke, ada. Tapi adat kebiasaan 60 tu tenggelam matahari maghrib. Sepatutnya jangan sampai roh kita gergarah. Ni gergarah lubang bawah halkum kita ni, masih lagi kita tak memahami makna la ilaha illallah, pengertian la ilaha illallah. Sebab kita akan mati. Apa persediaan kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala? Al-umur bi khawatimiha. Segala pekerjaan ni pandang kepada sudah kita. Mati kita nanti. Ya. Bukan kita hebat, kita kaya, kita apa semua di atas dunia dah sempurna hidup kita. Yang ni tempat ujian. Jadi kita nak balik, nak menghadap Allah Ta'ala. Mudah-mudahan hari ini kita belajar, pahamkan sifat 20. Walaupun cara ringkas, sebenarnya kita ni ringkas sangat. Walaupun cara ringkas, dengar apa yang perlu catat. Dan paling penting di belakang nanti, pahamkan makna la ilaha illallah. Tapi belah petang nantilah insyaAllah. Ikut sampai habis. Sebab kita kalau ngaji sekerat tak nampak. InsyaAllah boleh. Itu sebagai penjelasan lah. Jadi kita masuk dalam kitab.